datangnya dari sekolah agama. Sekolah agama, sekolah harian biasa tak ada masalah ni, tapi sekolah agama ada masalah. Satu. Yang kedua, pelajar ni datangnya dari sekolah macam Star Ipoh. Tahu Star Ipoh? Sekolahnya semuanya lelaki. Dia ada masalah. Ataupun pelajarnya datang dari sekolah macam Tengku Kursiah, semuanya perempuan. Jadi kalau katalah kamu ada sejarah macam tu, risikonya tinggi. Risikonya tinggi. Pasal tu kalau semuanya lelaki, berbahaya. Kalau semuanya perempuan pun berbahaya. Pasal tu dia kena ada gabungan tu lah. Dan saya ni, minat saya adalah transseksual. Saya berminat ke arah transseksual. Transseksual maksudnya maknya. So gambar yang you tengok tu, you rasa macam mana? Itu kamu tengok dalam slide, kalau kamu tengok secara live, dia lagi cantik. Dia lebih cantik lagi. So dia maknya, dia umur dalam, rasa umur berapa tahun? 17. Umur dia dalam 21. Moderator kata masih bergetar. Saya dah kata dia kata. So kenapa saya minat transseksual? Sebab transseksual dia boleh jadi bisexual. Maksudnya bisexual dia boleh kahwin dan dia boleh dapat anak. Faham? Dia boleh berkahwin. Ada transseksual di Kuantan yang ada isteri, dan dia juga ada regular partner lelaki. Biasanya regular partner dia panggil anak ikan. Anak ikan ni macam mamak repit, pelajar-pelajar sekolah rendah ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah yang ada kecenderungan tu, dia bagi duit, dia dapatlah punggung budak tu, ataupun budak tu dapat punggung dia. Dan transseksual dia boleh jadi gay. Gay maksudnya lelaki suka lelaki. Jadi maknanya ni dia lebih kepada bottom. Maknanya dia menerima, dia bukan memberi lah. So bila dia maknanya dia nak menjadi perempuan. So bila dia perempuan, dia menerima penis tu, anu tu, dia menerima anu. Lesbian ni perempuan suka dengan perempuan. So kalau yang perempuan ni saya serah pada sister. You all betul ambil tanggungjawab tu. Saya tak boleh ambil tanggungjawab tu. Kalau saya peluk dia, batal sembahyang. Tapi kalau saya peluk maknanya ni tak batal. Dia tak batal sembahyang. That's why kalau you ambil transseksual, you boleh cover bisexual, you boleh cover gay. Dan di UAE Kuantan ni masalah kita kebanyakannya adalah mana you rasa? Gay. You nak kenal gay senang. Kalau saya tengok dalam kuliah sains ni, saya nampak tak ada yang gay. Kuliah sains ni hebat-hebat. Tapi kalau you nak kenal gay senang. Yang pertama, dia pakai pakaian yang ketat-ketat, baju dia fit. Baju dia fit. Dia baju dia fit, lepas tu dia nampak macho. Dia macho. Macho ada jambar. Dia suka dengan jean di Malaysia. Dia jaga body penampilan dia. Bawa atlet ni kan? Ada sikit-sikit. Itu gay. Itu gay yang akan masukkan anu dia. Dia berada di atas. Dia panggil top. Top maksudnya dia masukkan penis dia. Perubatan dia panggil penis. Sains dia panggil apa? Anu. Sains panggil anu. Orang Melayu dia panggil pelik, kunai, awang, adik, piston, apa-apalah, penyu ke apa-apa lah. So kategori tu dia akan masukkan anu dia. Yang menerima juga dipanggil gay. Tapi ada dua jenis. Satu maknya, satu lagi jenis macam lelaki macam kamu, tapi dia lembut-lembut sikit. So kalau kamu tengok lelaki yang lembut-lembut sikit, dia mungkin, kita syak je, dia belum tentu lagi, mungkin dia ke arah tu. Dia ke arah. Pasal tu kalau kamu nak kenal satu orang, kamu tengok dengan siapa dia berkawan. So kalau moderator kawan dengan saya rasa tak mungkin dia gay. Mungkin dia pencara. Betul tak? Tengok dengan siapa dia berkawan. Senang je. Macam sister, you nak pilih calon suami, you tengok dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan yang lembut-lembut, boleh jadi dia adalah golongan yang LGBT. Kita takut dulu.
Islam ni cantik, dia letakkan peraturan tu untuk kita gunakan sebagai satu cara hidup. Dan kalau kamu faham Islam, kamu faham dah perubatan, tak payah masuk kuliah perubatan. Cantik Islam. Kalau kamu faham Islam itu, kamu tak payah buat perubatan, kamu dah buat dah perubatan. Sebab Islam tu dia agama dia mencegah, jangan kamu hampiri zina, itu masuk perubatan. Makan bila kamu lapar, itu masuk perubatan. Bila buang air kamu berdeham, itu masuk perubatan. Sedangkan orang perubatan pun tak amal, tapi orang sains amal. Satu masalah LGBT tak ada sini, tapi medicine ada sebab tak amal. Jadi saya datang pada hari ini bukan saya nak mengajar, saya datang hari ini nak bersembang saja. Kalau kamu expect saya mengajar, tidak. Boleh next slide. Ni yang kita akan bincang. Saya biasa seminar ni, kalau saya bincang dengan pelajar perubatan 5 tahun. Hari ini nak buat 1 jam, saya pun tak tahu nak buat. Jadi saya pendek-pendekkan. Kalau kamu tak faham, kita bincang terus, tak payah tunggu hujung, bincang terus. So kalau kamu rasa perlu lagi, saya datang untuk part 2. Free, GST pun tak ada. Free. So introduction, pengenalan, bagaimana kita nak approach, kita nak dekati golongan ni, bagaimana, dan bagaimana kita nak uruskan dia. Dia tak semestinya doktor, kamu pun boleh uruskan. Dan apa kesimpulan dia. Okey, next. Okey, jadi dia punya pengenalan dia, transseksual, transgender, transvestite ni dia masuk yang sama. Tapi kalau kita pergi secara spesifik, transseksual maksudnya dia dah buang pen dia tu, anu tu dia dah buang, itu kita panggil transseksual. Kalau dia transgender, dia masih ada lagi anu tu, dia masih, apa orang kata, lelaki tu masih ada. Tapi bila sebut dia transseksual, anu dah tak ada. Boleh faham? Anu dah tak ada. So kalau di Thailand dia panggil ketoi. Ketoi tu maknanya, kita panggil maknanya. Indonesia waria, wanita plus pria. Bangladesh dan Pakistan hijrah. Oman Zenis. Kuantan pun ada Zenis pasal tak? Zenis Hotel. Saya tak tahu sama ada Zenis tiru Oman atau Oman tiru sini, tak tahu mana satu. Tapi Oman dia panggil Zenis. Malaysia boleh jadi maknya, Bondan, Bapuk, Sotong, semua membawa maksud yang sama. Tapi kalau pergi pada istilah English, dia ada maksud yang berbeza. Bila sebut dia transseksual, maksud dia apa? So cuba tengok gambar tu, rasa macam mana? Benar ke lelaki tu? Lelaki nombor 2 dari kiri. You boleh datang dekat, tu nak buat kajian. Tengok betul-betul. Pernah dengar nama Profesor KZ Kamaruzzaman Wansu, bekas campus director Kuantan? Dia tak ingat? So Prof KZ kita, you rasa ada kecenderungan tu kan? Dia melanggan ke buat-buat. So Prof KZ ni antara orang yang risau masalah LGBT. Dia risau. So ni masa kami pergi ke Thailand, Chiang Mai. So kalau you pergi Chiang Mai, kumpulan ini diiktiraf, bersepah tepi-tepi jalan. Dia boleh berniaga tepi jalan. Kita di sini tak diiktiraf lagi, tapi dalam proses pengiktirafan, bila mahkamah dia Putrajaya bagi dia apa kata, kebenaran untuk menggunakan pakaian wanita atas maksud masalah kesihatan. Okey, next. Cuba tengok slide ni. Apa you rasa? So masalah di Kuantan dia sangat-sangat berat. Kuantan, Kota Kinabalu, Kuching, 3 bandaraya di Malaysia ini yang telah dipilih oleh LGBT peringkat antarabangsa untuk diserang. Untuk diserang maksudnya nak di LGBT kan kawasan ni. Sebab yang pertama, JAID tak buat kerja, Jabatan Agama Islam Pahang tak buat kerja, tidur. Yakin pun tak buat kerja. Kemudian penguatkuasaan tidak ada, zero. Tidak ada penguatkuasaan langsung. Kalau kamu pergi di Selangor ada penguatkuasaan, JAID masih lagi tangkap. Di sini tidak. Di sini dia meniaga secara besar-besaran dan secara terbuka. Dan pelajar MRSM pun langgan mereka. Bayangkan pelajar MRSM tingkatan 5 langgan.
UIA setakat ni kuliah saya memang tak ada. Saya tengok moderator pakai macam ni. Kuliah sains tidak ada. Kuliah saya pun tidak ada. Kuliah saya tidak ada. Kuliah perubatan tidak ada. Tapi kuliah perubatan dia berbentuk lain. Dia berbentuk lain. Apa komen kamu jawab ni? Ni kita sembang ni, bukan saya mengajar, sembang. Kamu tengok saya ni apa kamu rasa? Kamu rasa, kalau kamu rasa tertarik, bahaya. So maknya pun ada rasa nak pakai tudung. Maknya ada rasa nak pakai tudung. So kalau kita tak ada rasa nak pakai tudung, kita lagi teruk daripada maknya. Kita lagi teruk daripada maknya. Dan Islam tu cantik. Kalau kamu nak bezakan antara wanita dengan maknya, tudung. So sesiapa yang tidak bertudung, dia adalah maknya anti perubahan darurat. Itu. Dia nampak tak? Tudung tu bukan sekadar nak tutup aurat. Tudung tu fungsi dia nak bezakan kamu dengan maknya. Cantik Islam tu. Dia dah tolong kita untuk atasi masalah. Dan kalau kamu pakai purdah, insya-Allah selamat terus. Maknya takkan pakai purdah. Sebab dia tahu dia lelaki. Untuk apa dia pakai purdah? Nampak tak? Kan? Kalau kamu pakai purdah, insya-Allah selamat terus. Tidak ada isu. Tidak ada isu. Okay, next. Dan masalahnya, bila dia pakai tudung dan dia letak makeup, dia mengancam. Ketagih Mr. Sotong, lelaki intim dengan 12 pondan. 12, dia intim, dia bukan intim macam saya dengan dia. Intim ada hubungan seks. 12 pondan, dan dia abai isteri dia. Isteri dia berumur 40 tahun. Sebab tu kalau kamu mencapai umur 40 tahun, itu adalah umur yang sangat-sangat sensitif. Masa tu kalau lelaki, dia akan start mencari yang lain. Yang wanita pula, dia tak start jaga penampilan. Jadi dia pakai minyak wangi, pakai kemas untuk lelaki lain. Dia lupa suami dia. Faham tak? Satu, kamu kena bagi prioriti kepada suami, bukan kepada orang lain. Okay, next. So, rasa gambar ni ke? Gambar ni saya dapat kebenaran dia. Bukan saya tayangkan tanpa kawan, semua dapat kebenaran. Macam mana kamu tengok gambar ni? Yang ni Fiza Johor Bahru. Dia panggil Fiza JB. Maknanya ni nama dia macam ulama. Ustaz Nuruddin Al-Panjari kan. So Panjar tempat dia. So maknanya apa ikut style tu? Fiza JB. Ada Fiza Dumun, dia ambil nama tempat. So dia ni dari Johor Bahru tapi menetap di Pandan. So dia ada suami. Bayangkan dia ada suami. Tu suami tu tengah cium dia. Dia ada suami. Itu saya pening pula, cemar ni boleh tackle pula. Dan dia ada anak. Ada anak angkat. Anak angkat cium dia pula. Kalau budak tu besar, saya rasa dia akan confuse mana satu ibu dia dan mana satu ayah dia. Ada botol susu lagi pula. Dan Fiza ini sangat-sangat istimewa. Fiza ini sangat-sangat istimewa sebab dia dah buang anak. Jadi hubungan dia hubungan suami isteri. Hubungan dia hubungan suami isteri. So kalau kamu dah tahu, adakah kita nak biarkan maksiat ni? Mungkin pada kamu fardu kifayah, tapi pada kami yang faham masalah ni, dia jadi fardu ain. So kami kena buat kerja. So kalau kamu boleh buat kerja, at least saya boleh gemuk sikit. Kita bagi seorang sikit beban. Sekarang semua saya dengan Kak Mahani menanggung beban. Saya tengok moderator ni gemuk. Dia kena buat kerja. Boleh saya gemuk. Next slide. So 10 tahun akan datang, kalau kita tak buat kerja, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Ini dalam textbook pelajar sekolah rendah. Publisher tu terlepas. Publisher tu dah minta maaf dah. Dia dah minta maaf. Typing error. Dia mengaku ini typing error. Tapi kita tak melihat ini typing error. Kita melihat ini memang akan terjadi satu hari nanti. Sebab apa? Kita tak ambil berat. Kita anggap isu ni isu yang kecil. So lelaki, man sex man, dia akan ada anak. Adopted children. Okay, next. Ini daripada Thailand. Mereka ini kalau balik ke Thai tidak ada masalah sebab telah diiktiraf. Bahkan ada yang menjadi ahli parlimen pun ada, bertanding. Sebab dia special golongan.
Okey, yang belah sana tu daripada Satun, Thailand lah. Ini semua area-area selatan Thai. Bangkok pun ada. Kan? Itu maknya tu. Tapi nampak macam dia lah. Dia punya passion untuk jadi perempuan terlalu tinggi. Lawa memang lawa. Ini kamu tengok dalam slide. Kalau kamu tengok betul, jatuh rumah. Rumpuk-rumpuk gitu. Okey. Next slide. Ini yang masalah sekarang. Jumaat yang malam bagi Islam di Malaysia. Tahun lepas, bulan November, 7 hari bulan, Mahkamah Rayuan di Putrajaya membebaskan golongan ini dan mendakwa Mahkamah Syariah itu terbatal. So dia dibebaskan, mereka ni dibebaskan atas maksud masalah perubatan. Dia panggil gender identity disorder. So gender identity disorder ni yang dipanggil transsexual. Okay, next. So secara apa orang kata prevalence, banyaknya kes ni berlaku. Setiap 30,000 orang lelaki ada satu. Setiap 100,000 orang sister ada satu. Ada satu. So overall population 0.1 to 0.5%. Ni prevalent tahun 2012. Setakat ni saya rasa kita guna pakai yang ini. Okay, next. So kalau kita melihat local data di Malaysia, Malay transgender Melayu 50.7%, Cina 27%, India 7.8%, yang the rest tu 14%. Tapi bila kamu lihat tahun 2001, iaitu 1965, 2001 dah jadi 80%. Daripada 50% dah jadi 80%, daripada 10,000 orang banyak. So kebanyakannya orang kita lah, Melayu. Okay, lagi. So maksud gender identity disorder ni, dia sejenis disorder yang sangat-sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Kita susah nak faham dia. Sangat-sangat apa orang kata, controversial pun ada, sensitif pun ada, semua dia ada. Dan dia inginkan satu kedudukan yang berbeza daripada bagaimana dia dilahirkan. Maksudnya dia dilahirkan sebagai lelaki tapi dia nak jadi perempuan. So bila ada kecenderungan tu, dia panggil gender identity disorder secara perubatan. Tapi masyarakat awam memanggil dia maknya. Boleh ya? Okay, next. Sekarang ni tidak panggil lagi gender identity disorder, dia tukar pula gender dysphoria. Maksud yang sama. Gender ni maksudnya jantina, seks. So seks tu dysphoria, kegembiraan yang terganggu, lebih kurang gitu, keliru, kecelaruan. Okey, lagi. Sekarang ni di peringkat antarabangsa, kumpulan maknyah ini tidak lagi dianggap sebagai pesakit jiwa. Tidak lagi dianggap sebagai pesakit. Mereka ini dianggap sebagai manusia biasa dan diiktiraf, diterima di peringkat antarabangsa. Kita je yang mendakwa mereka ini sebagai golongan yang pesakit. Kita je, sebab kita Islam tu. Tapi di barat tak dah. Dia tak ada konsep agama tu. Jadi dia anggap ni sebagai masyarakat yang boleh diterima. Sebab tu dia ada perkahwinan sejenis, sebab dah diterima. Okey. Jadi apakah punca dia? Apa punca jadi ni masalah ni? Adakah kerana faktor keluarga? Dekat sangat dengan ibu, rapat sangat dengan ibu, terlalu rapat, terlalu mesra. Adakah itu punca dia? Ataupun kehilangan ayah? Ayah hilang MH370. Adakah itu? Anak yang lahir tu anak lelaki. Adakah itu? Ayah sibuk sangat, selalu outstation. Betul, kalau you selalu macam work alcoholic, dia bahaya. Ada implikasi kepada anak. Sebab anak secara psikologi. Tapi sebenarnya benda tu tidak berlaku. Tapi ini kajian daripada barat, dia dapati macam tu. Ataupun parental dynamic. Parents tu dia nak anak perempuan dapat anak lelaki. Jadi anak lelaki tu dia grow macam anak perempuan, dapat aman. Salah satu. Okey, lagi. Next slide. Ataupun secara physical illness. So secara kajian tidak ada kaitan. Secara kajian tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan dengan kromosom, tidak ada kaitan dengan seks itu sendiri, jantina itu sendiri, ataupun physical illness, tidak ada kaitan. So LGBT tidak ada kaitan dengan physical illness. Kalau dia kata dia jadi macam ni kerana physical illness, dia tipu. Tidak ada kaitan. Kecuali kunsa ya. Kunsa dia lahir dengan dua jantina. So rawatan ni kita buang salah satu. Yang mana yang apa orang kata minor kita buang, yang dominan tu kita kekalkan. Itu kita kekalkan. Tapi kalau maknya LGBT tidak ada kaitan dengan masalah fizikal. Okay, next.
So American Psychology Association ini yang peringkat antarabangsa di Amerika. Dia kata there is no scientific consensus about the specific factor that cause an individual to become hetero, homo or bisexual. Sama ada biology, psychology or social effect. So Mak Sari sendiri, international community sendiri, dia dah faham dah tidak ada kaitan secara biologi, psikologi, tidak ada kaitan langsung. Tapi apa Islam kata? Apa Islam kata pasal golongan ni? Next. So kalau kamu lihat surah An-Nam ayat 54 sampai 56, do you commit immorality while you are seeing? Do you indeed approach men with desire? So Islam kata, Al-Quran kata desire, sekadar keinginan sahaja. Itu je. Hanya itu yang menyebabkan dia jadi macam ni. Maknanya insting dia, insting dia, tidak ada kaitan fizikal, tidak ada kaitan dengan hormon, tidak ada kaitan. Dan masalah ni dah berlaku 1400 tahun dahulu dan masih lagi berlaku. So Islam dah sebut 1400 tahun dahulu dah masalah ni. Dan pada masa tu tidak ada modern teknologi. Ada ke kuliah sains masa tu? Tak ada, kuliah medicine pun tak ada. Tapi masalah ni dah ada. Jadi apakah punca dia? Punca dia adalah keinginan dan kebodohan. Lelaki buat hubungan seks dengan lelaki, dia dapat apa? Tak dapat apa? Perempuan buat hubungan seks dengan perempuan, dia dapat apa? Tak dapat apa. Maknanya buat hubungan seks dengan lelaki pun tak dapat, tak dapat apa. Kalau kita pergi ke kerajaan haiwan, animal kingdom tu, you pergi ke animal kingdom, spesies ini akan dibunuh. Spesies ini akan dibunuh. Sebab apa? Dia merosakkan. Tapi kita tak sampai tahap tu lagi. Tak sampai tahap tu. Okay, next. Nabi Muhammad SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Hadis ni dah ada, Al-Quran ada. So golongan ni memang kita istilah tidak boleh diterima, haram. Satu, bila UAE ada masalah ni cukup bahaya, sangat-sangat bahaya. Sebab universiti bukan UAE lagi parah lagi. Nampak tak? Kalau UAE ada masalah ni, universiti bukan UAE lebih parah lagi. Dan masalah di UAE ni pula, kita nama saja UAE, tapi kita tidak melaksanakan undang-undang. Pelajar yang ada tiban ni tidak dibuang, disimpan atas agenda. Agak-agak agenda apa? Agenda Melayu. Kerana dia Melayu. Ini jadi masalah. So kita akan melahirkan golongan profesional yang ada masalah kualiti. So yang dapat nama UAE. Panjang kalau nak cerita ni, sensitif, saya takut ada SB dalam ni. Tapi lebih kurang itu. Okay, next slide. So bagaimana kita nak berinteraksi dengan kumpulan ini? Ini kes yang biasa saya dapat. Umur 39 tahun, daripada Kelantan. Yang herannya Kelantan ramai. Saya tak tahu kan, Kelantan ramai. Satu Thailand. Tapi yang ini memang bukan nak kata Kelantan lah. Bukan saya nak maksud saya gitu. Kita buat dalam Kelantan. Kebetulan mungkin Kelantan ni dekat dengan Kuantan. Dia dekat. Dia datang dengan masalah demam. Demam. Kalau kamu demam lebih daripada 2 minggu, itu sudah kira bahaya. Siapa-siapa yang ada demam lebih daripada 2 minggu, itu sudah dikira bahaya. So dia pergi ke OPD, Outpatient Department, klinik kesihatan di Kuantan. So dia dirawat sebagai URTI saja, sakit tekak. Tapi bila pergi kepada OPD yang satu lagi, B, dia dirawat sebagai HIV. Agak-agak kamu pasal apa jadi macam ni? Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa pergi klinik A, dia kata sakit tekak saja, tapi bila pergi ke klinik B, HIV. Kenapa? Ini kamu tak payah jadi doktor boleh jawab. Kamu boleh jawab sendiri. Agak Suka dikesan. Lagi? Komisan, pakai komisan dia. Doktor pun pergi. Boleh jadi. Ini kamu kena tahu. Kamu kena tahu supaya bila kamu jadi pesakit, kamu boleh demand, saya nak ini hak saya.
tapi kamu tak bagi. Ni saya nak ajar pada hari ini. Kamu ada hak sebagai pesakit. Kamu jangan ingat doktor saja tak, kamu pun ada hak sebagai pesakit. Jadi apa berlaku di OPDA, sakit datang, doktornya merawat penyakit. Boleh faham? Doktor merawat demam. So dia datang dengan demam, dia bagi Panadol. Sebab dia rawat demam, tapi punca demam dia tak rawat. Boleh faham? Punca demam dia tak rawat. Jadi bila punca demam dia tak rawat, maknanya dia tidak menyelesaikan masalah. Jadi bila pesakit ni, dia ada URT, nak dapat ubat Panadol, dia makan tak baik-baik, dia pergi klinik lain pula. So dia pergi klinik lain, dia jumpa lagi satu lagi doktor. So doktor ini bukan merawat penyakit, doktor ini merawat pesakit. Nampak tak beza? Rawat penyakit dengan rawat pesakit, nampak tak beza? So doktor yang merawat penyakit, bila kamu jumpa doktor tu, kamu bertambah sakit. Sebab doktor tu senyum pun tidak. Dia tak tanya pun kamu ni dah makan ke belum, dapat beasiswa ke tidak, GST apa kesannya pada kamu, begitu pun dia tak tanya. Tak sempat. Sebab dia nak habiskan pesakit tu, nak tengok pesakit dia supaya dia boleh balik awal. Kerja dia nak habiskan pesakit, dia tidak melihat kualiti. So bila kamu jadi pekerja nanti, kamu kena melihat kualiti kerja itu. Bila kamu bagi yang terbaik, barulah rezeki itu kekal. Kalau pukul 1 pun belum pukul 1, 12.30 kamu dah tuang. So setengah jam tu nak kira macam mana? Jadi inilah kualiti doktor pada hari ini. Pasal tu kalau kamu baca Pusat Malaysia berita, ada macam-macam komplain pasal doktor. Sebab apa? Kita merawat, kita menghasilkan doktor yang tidak ada roh. Pasal agenda Melayu tadi lah. Bukan nak kata parti, tak. Kita nak bagi tahu kamu, kita nak melahirkan graduan yang ada roh, yang melihat pesakit tu dengan kasih sayang. Bukan yang melihat pesakit tu nak tengok duit dia, aku lepas ni nak charge GST atas dia. Boleh faham pasal tu? Jadi ini masalah sekarang ni. Dan doktor itu, dia lupa nak tanya satu soalan yang paling penting bila kamu berurusan dengan golongan maknyah ni. Next slide. Soalan yang paling penting, bahkan kamu pun patut tanya. Dia panggil sexual history. Soalan berkaitan dengan hubungan seks, kena tanya. Walaupun kamu bukan doktor, kamu boleh tanya dia, kamu pernah tak buat benda. So daripada kajian 92% buat, hanya 8% dia tak buat. 8% yang tak buat ni sebab dia ada pekerjaan tetap. Dia mungkin saintis, dia mungkin apa orang kata lecturer. USM ada, dia lecturer tapi dia banyak ada, dia ada pekerjaan tetap. Tapi yang tak ada pekerjaan tetap 92%. So daripada 92%, 54% memang dia mengaku dia buat. Dia tak malu lah, dia mengaku semua. Okey, lagi dah 1,5. Dan transgender ni memang kategorinya low social status. Dia memang kategori miskin, low class. Okey lagi. Ini pattern pesakit HIV. Pattern dia sekarang, saya tak tahu yang ni boleh tarik ke tidak. Pattern dia, kalau kamu lihat yang bulat-bulat ni, pattern HIV sekarang dah turun daripada kalangan penagih dadah. So penagih dadah sekarang ni, kumpulan tu dah makin mengecil. Sebab apa? Kita buat pengesanan secara agresif. Tapi bila hubungan sex man ni, kita tak kesan dia. So graf tu semakin naik. Ni, dia semakin naik. So lama-kelamaan 10 tahun akan datang, masalah HIV bukan penagih dadah. Masalah HIV adalah hubungan LGBT. Ni dari segi aku orang kata prediction, projection 10 tahun akan datang. Kenapa? Ini penagih dadah, dia turun, makin turun, dan dia akan sampai zero. Tapi yang main salesman ni, ni semua main salesman, turun dia daripada bawah, dan dia akan naik. Dia akan semakin naik. So bila kamu berumah tangga nanti, kamu akan ditakuti menambah statistik generasi akan datang. Keluarga kamu, generasi anak-anak kamu kan, itu yang kita risau. Sangat-sangat risau. Okay, next. Carta ni sangat-sangat penting. Slide yang sebelum ni kamu boleh lupakan, tapi ini jangan lupa. Kalau kamu ada satu orang sexual partner, maknanya kalau moderator kita ni dia ada seorang isteri, dia ada satu orang. So kalau dia ada satu orang, dia akan expose penyakit kelamin satu orang aja. Boleh faham? Satu orang dengan satu orang saja.
Tapi bila dia ada 3 orang sexual partner, dia ada itu kepada 7 orang. Boleh ya? 7 orang. Kalau dia ada 5 orang, dia akan ada 31. Tapi kalau ada dia 20 orang partner, sexual partner, dia akan expose penyakit kelamin kepada 1 juta, lebih 1 juta orang. So di Kuantan ni, kalau kita accident, kita takut kita dapat HIV percuma. Sebab orang yang kita langgar tu mungkin dia adalah pelanggan kumpulan ini. So berat masalah. Okay, next. Ni mucosal layer between rectum dengan vagina. Ini adalah dubur. Dubur kita. Ini dubur kita. Dubur ataupun jubur. Perubatan dipanggil rectum. Yang ini adalah vagina, faraj ibu. Ini faraj ibu. Faraj ibu ni dia sangat-sangat tebal. Sangat-sangat tebal. Lapisan faraj itu sangat-sangat tebal. Dan dia tahan regangan dan geseran. Faham tak? Dia tahan regangan dan geseran. Sebab fungsi dia untuk hubungan suami isteri dan untuk melahirkan anak. Tapi dubur, epitelium dia dipanggil kolumna. Kolumna ni sangat lembut dan sangat nipis. Sebab fungsi dia untuk menyerap air dan satu lagi apa? Fungsi dubur buang air besar, bukan buang air kecil, buang air besar. So fungsi dubur ni untuk buang air besar. So apa jadi bila kamu letakkan penis itu di dalam dubur? Apa jadi? Cara common sense ni tak payah di doktor ni. Rabak. Betul, kata paling tepat. Rabak, memang rabak. Rabak. Pasal tu lah, siapa-siapa yang buat hubungan seks secara dubur, dia mudah dapat HIV, hepatitis B, hepatitis C. Sebab tempat ni bukan design dia untuk tu. Tempat ni design dia untuk passing motion tu, pieces tu. So rabak lah. Pasal tu Islam tak bagi ikut cara moderator cakap ada pengalaman. Faham tak? Islam tak bagi pasal apa? Pasal ni lah, scientific data. So kalau kuliah sains boleh cerita benda ni, hebat lah. Sebab apa? Ini memang bahagian kamu. Sains. Islam dah kata 1400 tahun dulu, tapi orang dah nampak. Sekarang ni kita buat kajian, betul, ini fikir dia. Sebab vagina, faraj ibu tu, design dia ni, lapisan dia tebal, so dia boleh tahan regangan. Okay, next slide. Kamu tengok ni. Ni, kamu tengok ni. Saya minta maaf kalau kamu tak biasa gambar. Saya hari-hari kerja saya ni sebagai doktor. Ni faraj ibu. So kita semua melalui proses ni. Semua badan kita ni melalui proses ni. Ada juga yang melalui proses lain, kita keluar ikut operation, pembedahan lah. So proses ini, nak buka faraj ibu itu 10 cm baru anak tu boleh keluar. Baru anak tu. So kepala kita ni, dia punya diameter dia 10 cm. Siapa-siapa yang lebih 10 cm, operation. Lagi, next. Aduh, lagi besar kan? Lagi besar. Jadi untuk dia besar ni, dia punya lapisan tisu tu kena yang jenis tebal, yang boleh meregang, baru boleh jadi macam ni. Nampak tak? Lagi, next slide. Kepala dah keluar. So kalau kamu sister mengandung anak sulung, proses ini 13 jam. 13 jam. Pasal tu ibu kalau bersalin mati syahid. Tak kira lah anak sulung ke anak terakhir ke mati, sebab memang sakit. Tapi kalau anak sulung 13 jam. Tapi ada satu kaedah nak pendekkan daripada 13 jam jadi 3 jam. Daripada 13 jam tu jadi 3 jam. Ada kaedah dia. Agak tahu, perasaan mesti tahu. Abang kita gaya maco tu ada dah. Jambang lagi. Ada sikit-sikit macam CD Oraza. Di depan ni memang tak lari, duduk sini. Macam mana? Daripada 13 jam you nak jadikan 3 jam. Dia ada kaedah. Dan ilmu itu doktor pun tak tahu. Biasanya bidan-bidan kampung tahu. Dan mungkin kamu tahu, pernah dengar, tapi tak lihat dari sudut saintifik. Minum air masak. Ada yang ambil air susu, itu secara agama. Tapi ini secara sains. World sudah sains. So nak pendekkan dia, gentil
Kentil apa? Puting susu. So you all nanti bila isteri bersalin, jangan tunggu di luar, masuk dalam, seronok sama-sama, sakit pun sama-sama. Ini duduk luar, tahu-tahu nak kahwin kau. Faham tak? So masa isteri tu masuk bilik bersalin, kamu kena masuk sama. Tujuan kamu masuk sama nak bagi sokongan moral kepada isteri, supaya isteri tu rasa semangat. Dan kalau isteri tak boleh nak gentil puting susu, kamulah yang gentil. Apa saintifiknya bila kamu gentil puting susu? Apa saintifik dia? Ha? Moderator yang tahu. Dia kata mengembang. Patutnya saya tak payah datang lah, cuba dengan dia. Memang mengembang. Paras ibu tu mengembang cepat. Paras ibu tu mengembang cepat. Dia 10 cm, 1 cm 1 jam. 1 cm 1 jam. So kalau 10 cm minimum 10 jam. Nak buka pintu rahim tu 10 jam. So bila kita gentil, moderator kata mengembang, memang betul lah. So dia akan mengembang cepat. So bila digentil puting susu ibu itu, otak ibu akan menghasilkan satu hormon yang dipanggil oksitoksin. Tak dengar oksitoksin? So oksitoksin itu mempercepatkan bukaan pintu rahim ibu. So kamu sakit sekejap je, 3 jam. Cepat. So lepas ni jangan takut nak masuk bilik bersalin. Orang lain 13 jam, kamu 3 jam. Pasal apa? Oh, kami banyak bersembang. Pasal tu kami tahu. Pasal tu kami tahu. Faham tak? So bila kamu nanti masuk bilik bersalin nanti, buatlah tu. So masa buat tu, dia akan jadi sangat-sangat sakit. Sebab bukaan pintu tu memang sangat-sangat sakit. So bila sakit, berhenti kejap. Hilang sakit, sambung balik. Saya bagi ilmu ni pada pesakit-pesakit saya yang cukup takut masuk bilik bersalin. Takut. Saya bagi pada yang bertanya, ada pesakit dia tak nak, okey tak nak, tak apa. Okey dia nak operation, tak apa. So macam sister Datuk, you amal ilmu tu, bagus. Atau kamu ada kakak ke, atau kamu sendiri, you amal, you gentil. Tak payah malu. Ilmu perubatan memang ilmu dia memang cerita dalam kain lah. Kita mahu cakap nak belajar. Jadi gentil itu sakit ke tidak? So kalau kamu tak mampu, suruhlah moderator kalau jadi suami. Suruh moderator kalau jadi suami. Masuk. So bila kamu masuk, kamu tengok isteri susahnya nak bersalin, barulah kamu faham hati seorang ibu bila seorang suami itu kahwin yang kali yang kedua. Sebab hari ini ramai orang nak kahwin 2, kahwin 3. Tak salah, Islam memang galakkan. Tapi kamu tak faham tanggungjawab kamu sebagai seorang suami. Isteri yang pertama tu sakit, dia tinggalkan, dia kahwin seorang lagi. Ni tak betul ni. Faham tak? Dia kahwin yang kedua yang muda. Yang ni sakit, cancer tu cancer ni yang tak kena, ni yang tak betul. Diceraikan. Jadi ibu tunggal, doktor pula kena jaga. Moderator tak jaga. Ni yang tak kena. Dia nak kahwin 2 ni, dia tak ada masalah. Itu hak kamu, silakan. Tapi kena berlaku adil lah. Tapi bila kamu melihat ibu itu bersalin, insyaAllah kamu takkan ada rasa keinginan. Sebab sakitnya itu hanya Tuhan saja yang tahu. Dan lagi elok suami itu masuk. Sebab kalau suami tak masuk, ibu itu akan pegang tangan doktor nak dapatkan sokongan doktor. So kalau kita ni jadi lemah semangat, kita duduk sebelah dia, pegang dia, kesian dia, walaupun bukan isteri. So kalau saya melihat pesakit-pesakit, saya rawat dia macam dia isteri saya, walaupun dia bukan isteri. Kebanyakan doktor macam tu, dia akan rawat pesakit tu macam isteri dia. Pasal tu kalau doktor lelaki, dia cepat kesian pada pesakit perempuan, sebab dia dah rasa sakit. Tapi kalau doktor perempuan, dia malah lagi ada, sebab dia dah rasa benda tu. Jadi lagi elok kamu yang masuk, kamu pegang isteri kamu sendiri, seronok sama-sama, sakit pun sama-sama. Okay, next slide. Ni statistik. Kenapa Islam tak bagi ikut pintu belakang? Sebab ni kamu tengok ni, white man sex man, nombor 1, top the list, HIV. Nombor 2, black man sex man. Ini white, ini black, yang ni pula Hispanic. Nombor 3. Nombor 4 barulah woman. Nampak tak? Nombor 4 baru. Pasal tu Islam haram ikut pintu belakang. Sebab ini HIV. Rabak dia kata, bukan saya kata, dia kata. Budak asal bahasa dia memang hebat-hebat. Rabak. Kita bila perubatan koyak aja, dia rabak, power raya. Next slide. Syphilis. Dah dengar syphilis, penyakit kelamin?
sipir ni nombor satu, sex man nombor satu. So kalau orang tanya, orang bukan Islam biasa dia tak faham konsep ni. Dia kata biasalah ikut hak saya dan ikut pintu belakang. So dia kata tak boleh sebab inilah. Statistik menunjukkan bahaya. Sebab dubur itu bukan tujuannya untuk buat seks. Dubur itu untuk passing najis. You letak buat seks, rabak lah, ni yang tinggi. Secara perubatan, bila buat seks 20 times, 20 kali risiko HIV. 20 kali risiko HIV. Next. So kalau di Kuantan, di mana mereka dapatkan ujian HIV? Klinik swasta, klinik kesihatan, dua tempat ni dia biasa buat ujian HIV. Okey lagi. So dari sudut statistik, saya tak faham kenapa dia hilang. Okey, tak apa. So yang ini 80% lebih kurang, 80% ujian HIV yang kita buat negatif. Yang ini lebih kurang berapa persen lagi? Tak ada. Okey, yang ni 7%. 7% ni adalah positif HIV. So whatever the result ni, sama ada dia positif ataupun dia negatif, dia orang ni sebarkan penyakit HIV kepada pelanggan-pelanggan. So siapa yang melanggar maknya Kuantan, insyaAllah dapat HIV. InsyaAllah dapat HIV. Tahniah kepada mereka. Berapa maknya dia tak kira. Dia tak kira kesian pada orang tu, dia tak kira. Dia sebar. So tanggungjawab. Nak rawat penyakit HIV ni bukan dengan makan ubat. Rawat dia dengan cara cegah. Dia yang terbaik. Okey, next. Okey, so kena nasihat dari segi hubungan seks dan penggunaan kondom. Okey lagi? Screening berkaitan STD. Sebenarnya yang ini tidak cukup. Kebanyakan doktor dia fokus ni je. Sebenarnya dia kena fokus yang ini. Yang ini dia kena fokus. Tapi doktor pada hari ini dia terlalu sekular. Faham tak sekular? Dia memisahkan kehidupan beragama dengan politik. Dia pisahkan. So bila dia pisahkan, bila nak cakap pasal perubatan, dia akan cakap pasal akademik semata. Dia lupa yang ini. So kuliah sains patut cakap. Dah perubatan dah nak cakap, kuliah sains ambil tanggungjawab. Okay, next. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, tak apa ke, ni dah tinggal 10 minit lagi. Saya pun tengah start. Moderator dah nak habis. Kes tu, okey, kes tu umur dia 40 tahun, Indonesia, diarrhea, cerit-berit, sakit perut sebulan. So kalau kamu ada cerit-berit lebih daripada 1 bulan, itu adalah HIV. Itu adalah HIV. Sebab rabak tadi lah. So dekat A&E dia rawat sebagai cerit-berit, dekat OPD dirawat sebagai HIV. Dirawat sebagai HIV. Konsep yang sama. Konsep dia sama. Sebab apa? Dia merawat penyakit. Dia lupa kepada pesakit. So pesakit ini dia apa kata, masalahnya dia orang luar, bukan orang Malaysia, dia orang Indonesia. Jadi rawatan tidak diberi sepenuh. Inilah masalah masyarakat kita pada hari ini. Kita melihat negara, sedangkan dia orang Islam walaupun dia orang Indonesia. Doktor pada hari ini melihat negara, tidak melihat agama. So dia bila melihat negara, so pesakit ini dibiarkan, tidak diberi rawatan secukupnya. So dia sebarkan penyakit itu secara cukup. Okey, next. Okey, next. Saya cepatkan. Ini adalah maknya daripada Indonesia. Nama dia Dayang. Ini kamu tengok pada waktu siang. Ini pada waktu siang. Next. Ini waktu malam. So kalau kamu berminat, kita boleh buat street dakwah. Kita kumpul pelajar perubatan, saya selalu buat. Kita jumpa maknya ni pukul 12.30 malam sampai pukul 4 pagi. Kita jumpa dia dalam bentuk macam ni. Ni dengan kebenaran dia. Kan saya suka-suka tunjuk dengan kebenaran dia. Kalau saya nak bagi tahu kamu, kalau kamu bagi peluang pada maknya ni untuk kali yang ketiga, keempat, kelima, dia boleh berubah. Bahkan lebih baik daripada moderator. Lebih baik daripada moderator. So dia ni pakai silikon. Dia pakai silikon, breast silikon. Yang biasanya pesakit kanser pakai, dia pakai sebab nak dapatkan breast tu. Masalah dia bila dia pakai yang silikon tu, dia akan menyebabkan penyakit kanser terutamanya. Kanser paru-paru, kanser usus, kanser pankreas, dan dia sangat mudah pecah. Kalau kamu tumbuk je boleh pecah.
silikon tu, tumbuk saja dia boleh pecah, bahaya. Okey, next. Okey, ni tak payah. Okey, next. Saya nak cepat ni. Okey, ni satu lagi masalah. Selain daripada dia pakai silikon, breast silikon tu, dia ada banyak menggunakan hormon. Dan sister, bila you berkahwin nanti, kalau boleh elakkanlah, kalau boleh perancang keluarga. Kenapa maknya ni jadi perempuan? Sebab dia banyak menggunakan perancang keluarga, sebab dia hormon. So katalah kamu ambil perancang keluarga, tengok hari ni ambil 2 paket, besok tu tinggal 1 biji je. So maknanya dah hilang. So yang hilang tu boleh jadi anak lelaki ambil, sebab nak jadi maknya. Dia nak jadi maknya bukan susah. Kalau saya nak jadi maknya, nak tumbuh payudara, saya ambil je hormon tu, saya makan. Suara tetap macam ni, tapi kulit akan jadi macam wanita. Kulit anu tu jadi pendek, dia boleh jadi pendek. Okey, next. Okey lagi. Ni yang biasa digunakan, Yasmin, Diane, Marvelon, yang biasa digunakan oleh maknya untuk jadi perempuan. Di Perancis, Diane sudah diharamkan sebab boleh menyebabkan kematian. Di Malaysia digunakan secara berleluasa. So kalau kamu biasa gunakan Diane, hentikan, sebab boleh dapat masalah jantung, serangan jantung dan sebagainya. Okey lagi. So penggunaan hormon 64%, kebanyakannya tak tahu apa akibat dia. 64%. Yang tahu 36% sahaja. 36% saja akibat dia. So akibat dia banyak. Salah satunya kanser payudara, yang keduanya stroke, angin ahmad, yang ketiga jantung. So kalau nak cerita ni panjang sangat, so saya sebut tadi. Okey, lagi next. Ni daripada Thailand. So dia pakai hormon untuk besarkan payudara dia, untuk kulit yang licin, nak dapatkan bentuk macam wanita, tapi risiko dia sangat besar. Okey, lagi next. Dan biasanya masalah bila gunakan hormon ni, biasanya masalah stroke disebabkan kandungan estrogen. So pi perancang yang ibu-ibu biasa ambil tu, kandungan ni tinggi. So kandungan ni yang boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan. So sembang ni hanya untuk LGBT saja. Kalau kita ada sembang lain, kita boleh bincang pasal pi perancang, bagaimana nak merancang tanpa menggunakan pil. Bukan maknanya pil ni bahaya, setengah-setengah ibu kita terpaksa gunakan juga. Okey lagi, next. Ni kes yang ketiga. Kes yang ketiga, umur dia 60 tahun dah, 60, tapi masih lagi sebagai maknya, ada 5 orang anak, ada cucu dah. Dia dah ada cucu, tapi dia masih lagi buat hubungan seks secara bebas, ada ramai partner. HIV pun dia tak ada. Sebab rawatan kita pada hari ini, kita cuma merawat penyakit, kita tidak rawat pesakit. So maknya ini tidak ada orang fikir bagaimana nak rawat dia. Orang cuma fikir HIV dia saja. Maknya tu sini tidak ada orang fikir. Okay, next. So rawatan dia sepatutnya kita fikir kepada dia, Okay lagi. Ini konsep-konsep rawatan. Okay lagi, terus. Okay. Di negara barat mereka menggunakan psikoterapi, maknanya counselling. Tapi di Malaysia counselling tidak jalan untuk merawat maknya. Okay lagi. Counselling memang berdasarkan kajian ini tidak ada manfaat lah. Okay lagi. Surgery. Satu lagi, buat operation. Okey, kamu nak jadi banyak, okey, kita buang anu dia. Operation yang pertama dibuat pada tahun 1931. Ini operation yang pertama. Okey, next. Tapi menyesal dia tu, persentage dia boleh jadi 0% ataupun 38%. So siapa yang dah buang tu, lepas tu dia menyesal. So persentage dia boleh jadi 0 sehingga 38%. Okey, lagi next. Ini semua faktor-faktor yang menyebabkan dia menyesal. Okey, next. Dan biasanya yang paling teruk, yang akan menyesal, yang pertama, tidak dapat sokongan keluarga. Tak ada sokongan keluarga. Yang kedua, dia ni sebenarnya bukan maknya. Kalau dia betul-betul maknya, dia tak akan menyesal. Boleh? Kalau dia betul-betul maknya, dia buang anu ni, dia tak akan menyesal. Tapi kalau dia macam moderator, tiba-tiba dia buang anu, memang dia menyesal. Sebab dia normal. Jadi yang menyesal tu adalah orang yang normal. Okay, next. So operation haram di Malaysia kecuali kunsa. Kunsa dibenarkan, memang doktor perubatan buat. Tapi yang maknya ni kita tak buat. Kalau kita buat, lesen kita pula kena tarik. Okey, next.
Ni saya kata tak perlu. Okay, next. So rawatan yang ada sekarang ni kita panggil integrative medicine. Kita gabungkan perubatan moden dengan perubatan Islam. Okay, lagi. So kalau kamu lihat di Jerman, next slide. Di Jerman mereka melaksanakan hudud. Jerman bukan Islam tapi dia buat hudud. Hudud dia, siapa yang ketagih seks dengan Arab dia rotan. Kita baru nak bentangkan kecoh. Jerman dah buat seksnya dia. Dia rotan. Ni rotan ni. So far dia dah rawat lebih daripada 1,000 orang sakit. Semuanya sembuh daripada ketagihan seks arak. So kuliah saya siapa ada masalah ni kita start dengan rotan. Macam mana moderator? Meja mani rotan. Meja mani rotan. Okay, next. Ini yang Al-Quran kata, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya kali dera rotan. So Jerman buat dulu. Lepas ni kuliah sains. Okay, next. Okay, next. Lagi ini projek yang mula-mula kita buat. Projek ni kita buat kat mana pun ada kan, bengkel jenazah ni. So kita panggil semua maknya Kuantan, kita ajar dia berkaitan dengan bengkel jenazah. Integrative medicine ni maknanya siang tu, pagi tu kita bagi dia ilmu perubatan. Petang, next slide. Petang tu kita ajar dia mandi jenazah. So kalau kamu nak buat urusan dengan puak-puak maknya ni, kena panggil ketua je. Apa-apa aktiviti pun, sama ada di Kuantan ke, di Terengganu ke, di Pening ke, tangkap ketua dia dulu. Kamu tangkap ketua dia, yang lain akan ikut. Sebab yang ketua ni dipanggil ibu ayam. Ibu dia, mama. Dia bertaubat. Yang ni yang dah bertaubat. Alhamdulillah dia dah berubah. Dia lagi hebat daripada moderator. Dia ubah kupiah saya pun kadang. Dan dia mencari isteri. Kalau sister sanggup berkorban, insyaAllah berubah. Okey, lagi. Ini semua maknanya daripada Thailand yang kita panggil. Ini program yang kedua, bengkel yang kedua. Kalau sambutan tu tinggi, buat pula bengkel yang kedua. Ramai maknanya turun. Ini juga yang mulia, hebat dia. Hebat dia. Semangat dia nak bantu. Okey, next. So yang mulia kita bagi teori pasal solat, ajar pasal bagaimana nak sembahyang. So kita tak sentuh pun dia punya rambut, pakaian dia, itu lantak dia lah. Dia nak jadi banyak, itu masalah dia. Masalah kita sembahyang dia. Masalah kita adalah sembahyang dia. Okay, next. Ingat tak tadi ni Fiza JB yang kahwin pula. Yang ada suami, ada anak. You bagi dia peluang, dia datang depan. Dia nak belajar, dia nak berubah. Ni yang Dayang tadi tu, ingat tak? So bila kita bagi peluang, dia akan berubah. Tapi bila kita bersifat menghukum, haram, nerakalah kamu, memang dia lari. Faham tak? Jadi kita ikut Al-Quran. Al-Quran kata cakaplah dengan lemah lembut, secara hikmah, bijaksana. Okay, next. Ni Kak Jun, dia pergi umrah. So kalau maknya boleh berubah, kalau kita sebagai manusia normal tidak boleh berubah terus sangat itu. Okay, next. Ni dia, daripada ibu ayam sekarang dah jual nasi ayam. Memang dia jual semua nasi ayam. Dia jual nasi ayam. So ayam sekarang dah hebat dah. Bernilai lagi tinggi. Okay, next. Ni nasi, nama dia nasi, nama penuh nasi. Nama maknya dia deep purple. Dia suka pakai yang purple, purplish, dia memang enjoy itu. Ni leha, nama maknya, nama penuh kaha. Okay, next slide. So 2 tahun sesudah tu, ni nasi. Sekarang nasi bukan maknya dah, dia pemandu lori. Dia bawa lori. Dan kita buat operation tu, dia buang balik breast implant. Kita buang balik breast implant. So dia jadi lelaki sejati, macam moderator juga. Pakai kopiah. Hebat. Dia berubah. So kalau kita bagi peluang, dia berubah. Kan? Ni leha, kan dah jadi kaha, rambut pun dah pendek. Bukan kita yang potong, dia potong sendiri. Dia potong sendiri. Semua datang secara sendiri-sendiri. Kita tak paksa pun. Okay, next. Ni Fiza yang kahwin, bukan kahwin, yang ada suami tu. Ni kamu kenal ke? SRC dulu. Syarif. Kita panggil Syarif. Tolong tazkirah Fiza. Okay, next. Ni Fiza. So bila kamu bagi peluang kat dia, dia akan rasa nak berubah. Sama ada dia berubah 100%, itu makan masa lah.
tapi dapat 10% pun jadi kan. Okay, next. Ini persatuan yang kita buat. Sebab apa? Bila ada satu platform, senang untuk kita buat fundraising, senang kita nak buat program tu more systematic. So saya pengurusi, ramai orang ingat saya mangnya pada jadi pengurusi. Tapi terpaksa, dah tak ada orang nak jawatan ni, terpaksa lah kita ambil. Tapi kalau ada lah imbuhan ke allowance berebut, saya akan berebut dengan moderator. Masing-masing nak jadi pengurusi sebab ada imbuhan. Kak Mani setiausaha. Dengan main-main ni, setiausaha ni. Benda hari Dr. Muhammad kenal, Dr. Muhammad Ibrahim, masjid tugas. Sekarang dah dia apa kata, dia tak jawatan. Nak tupus penuh masa banyak. Okay, next. So Haji Bagri tu timbalan pengurusi lah. Okay, next. So target kita, next slide lagi, tekan lagi. So target kita setinggi air kencing ni. Target kita setinggi air kencing tu. Gunung Everest setinggi, maksud setinggi ni kita nak selamatkan seberapa ramai makna yang boleh. Bukan saja di Kuantan, seluruh Malaysia. Kita nak selamatkan dia bukan saja di sini tapi di sana. Tahu tak? Not only here tapi hereafter. Itu yang kita risau, hereafter tu. Sini kita tak risau, sini moderator ada boleh tolong. Tapi di sana seorang pun tak boleh nak mati. Okay, next. Ni aktiviti yang kita buat. Saya kena berhenti ke dah pukul 2? Saya datang part tu lah kot. Jadi teruskan. Dah nak balik. Dah nak balik tak apa. Okay, so aktiviti dah. Kita ada buat bacaan Yasin, ngaji Quran balik. Ngaji Quran. So Kak Mani sebagai ustazah. So kalau kamu berminat, kita jemput. Datang. Untuk mengajar. Untuk mengajar mereka. Yang ini sebenarnya tidak ada orang yang ajar. The blind lead the blind. Orang buta mengajar orang buta. Tapi kalau kamu datang, mudah-mudahan ada orang tunjuk ajar. Panas. Satu, memang Kak Mani korban banyak, tapi kita perlukan lebih ramai orang aja. Sebab kadang-kadang kita terpaksa cuti. Dan setiap tahun kita hantar maknya ni buat umrah. Bayangkan, setiap tahun kita hantar maknya ni buat umrah. Dan Kak Jun tu dia berumrah sesudah dia balik daripada umrah. So umrah tu dia punya turning point dia. Dan ibadah camp setiap 2 tahun. Dan outreach kedua ni setiap 2 bulan. So outreach ni street dakwah. Kita buat street dakwah setiap 2 bulan. Kadang-kadang kita buat PRM biasanya bila indicated tu kita terpaksa buat kerap jugalah. Boleh jadi sampai every week lah program. So kalau perhiasan yang berminat kita boleh buat, kita set masa kita turun. Kalau kamu berminat lah. Okay, next. Ni yang kita buat ibadah camp di Kementerian Hadan 2012. Masa tu UAA, Jakib dan Jaib sahaja, 3 je. Okay, next. Ni aktiviti yang kita buat. Exercise, nak bagi dia keras balik. Okay, lagi. Expose pada kanak-kanak supaya dia rasa nak kahwin. Tapi nampaknya susah sikit lah. Okay, next. Ni yang tahun lepas. Ni yang tahun lepas. Tahun lepas maknanya makin ramai. Sebab diorang dah nampak ada apa orang kata, ada orang yang ikhlas nak membantu. Kita tak pernah sentuh apa-apa yang dia buat tu dari segi pakaian ni. Itu hak dia lah, dia nak jadi maknya. Kita cuma sentuh sembahyang dia. Sebab sembahyang itu mencegah fahsyat dan munkar lah. Ni semua maknanya. Dan NGO yang tiba makin ramai. PIM ni yang kami punya, UAA, KIPSAS, JAIB dan GPMS. Lepas ni KOS, moderator. Lepas saja. Okay, next. Ini program yang kita buat, kita minta dia present apa yang dia faham pasal hepatitis, HIV, hormon dan sebagainya. Okay. Next. Dan Islami medicine ni pula kita assess dia punya Fatihah dia, semayang dia. Okay lagi. Avoid negative people. Okay, next, tekan lagi. They tend to knock you down. So maknanya ni, you kena bagi tahu dia kena cari kawan yang positif. Dia kena cari kawan-kawan yang positif. Kalau dia dalam lingkungan dia akan rosak. Kalau lingkungan kawan-kawan yang negatif. Okay, next. Dan kebanyakan maknanya dia depress. 2012 35%, 2014 47.4%. Dia depress sebab apa? Depress sebab community reject dia. And then family pun reject dia, disown dia. Jadi bila disown lah, dia depress. Bila depress, dia bercampur dengan orang-orang yang negatif. That's why dia become negative lah. Okay, next. So dari segi mental health, homoseksual, lelaki yang homoseksual, male sex man ni ataupun bisexual, dia 2 kali untuk dapat skizofrenia. Dah dengar skizofrenia? Orang yang selalu berjalan ambil makanan, foto dalam apa kata, sampah. Dan anxiety. Lesbian dan bisexual 3 kali substance abuse.
Dia ada apa kata